Bang, boleh share teknik terbaik guna KN geli-geli untuk pick up siakap macam Taufik? Oh, mudah je. Jerk-jerk je. Putih dengan pink antara yang paling laju menjadilah. Tapi kalau main pot Taufik tu, putih dengan orange sangat menjadi kat itu. Sebab air dia warna-warna kesakan macam tu. Sebenarnya tekniknya mudah ya. Jerk-jerk slow itu ya. Jerk. Siakap ni tak suka laju-laju. Kalau laju dia tak minat. Terima kasih Habib Kumpau share live. Okey faham. Terima kasih bang. Selalu juga mancing tempat Taufik tu. Jomlah join. Selalu juga pergi. Bukan kata selalu. Saya ada legak pergi tu. Biasanya ayah had lah bawa anak pergi mancing. Saya duduk layan anak kat situ. Kena jemput Habib Kumpau sekali. Ramai pengikut. InsyaAllah hari Terengganu. Memang Habib Kumpau dalam next dalam season kedua saya ada plan nak apa dia. Tapi lepas raya lah. Mungkin bulan 5 dan ke atas kita akan start season kedua. Okey, awal-awal ni saya nak cakap kan, kalau anda kata ada soalan-soalan tu, kalau saya terlepas pandang untuk menjawab, tolong ulang balik. Kadang-kadang yelah kita tengah rancak berborak, kita nak dengar pendapat Pok Mung. Jadi soalan tu kita kadang-kadang tak layan sangat sebab kita nak fokus kan. Tapi jangan putus asa, sentiasa tanya sebab kita akan baca juga. Jadi bila kadang-kadang rasanya nak masuk baca soalan, kita akan baca soalan. Okey, kita dah ready. Pok Mung dah ready. Semua dah ready. Tunggu Pok Mung keluar je. Okey, minta maaf banyak lah. Mantap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita live podcast Lastcast episod ke-10 dengan topik layakkah pemancing kita jadi content creator. Ini topik yang sangat menarik. Jadi, untuk itu saya menjemput tetamu istimewa kita daripada belah timur, Pok Mung Fishing. Assalamualaikum Pok Mung, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi jemput Pak Mung. Terima kasih Ceng. Jemput. Tegak bulu roma boleh sebut nama Pok Mung ni. Ni ada. Pak Mung biasa-biasa je. Okey, mungkin ramai lagi orang dok kenal Pak Mung. Mungkin ada ramai follower Ceng dok kenal Pak Mung. Pak Mung ni sebenarnya asal daripada Terengganu. Pak Mung adalah owner kepada channel YouTube Pak Mung Fishing. Selalu sebut Rumah Merah Pak Mung Fishing. Rumah Biru Pak Mung Fishing. Dekat TikTok pun Pak Mung Fishing. Kok ada orang dok kenal lah. Okey, mantap. Okey Pok Mung. Sihat Pok Mung? Alhamdulillah sihat. Ceng sihat Ceng. Sihat, alhamdulillah, makin bulat dah sekarang ni. Sama lah kita, makin bulat juga ni. Jarang orang makin Tapi bulat bulat Pok Mung 10 kali ganda saya lagi. Okey Pok Mung, sebelum kita start dengan topik perbualan, saya nak tanya background Pok Mung lah. Okey, Pok Mung, kita nak tahu nama Pok Mung sebenar, asal mana, apa Pok Mung buat dan macam mana terlibat dengan industri pancing ni. Okey, Pak Mung ni, nama Pak Mung lah dulu. Nama Pak Mung Muhammad Amirul. Nama sebenar lah. Channel je nama lain. Channel je nama Pak Mung Fishing. Bagi unik sikit sebab Amirul ni biasalah kalau kita letak nama Amirul, ramai sangat orang nama Amirul. Ya, betul. Dia Pak Mung kita letak Pak Mung Fishing. Okey, dan Pak Mung sebenarnya buat konten ni part time saja. Part time je. Pak Mung kerja dekat kedai komputer. Repair, jual semua buat lah. Budak IT lah ni. Boleh kata budak IT lah. Memang dia zaman belajar IT dulu. Okey, mantap. Umur berapa Pok Mung? Tengok muka muda ni. Pak Mung tak muda sangat juga. Sekarang tahun ni masuk 33 lah, 33. Muda sangat. Mana ada kamera je tu. Okey Pok Mung, kita masuk pada topik perbualan lah. Okay, saya nak tanya soalan pertama ni lah. Apakah yang buat pemancing itu layak digelar sebagai content creator? Okey, sebenarnya boleh kata ramai je yang layak jadi content creator. Tak semestinya orang tu perlu follower ramai sangat ke, tak perlu. Yang penting kita kena ada keyakinan. Segi jangan segi kita kena mudah terima nasihat orang ke. Biar kita ni biar boleh terima orang pun akan terima kita. Jadi content creator ni yang penting yakin dengan diri kita. Kalau jadi kita tak ada apa-apa kelayakan lah. kelayakan ni kalau ikut tak ada macam kita kena ada set mahal ke, ada follower 100,000 ke, tak ada. Okay. Nak jadi content creator, follower tak ada lagi pun kita boleh jadi dah content creator. Lepas kita jadi tu follower kita akan tambah sebenarnya. Jadi apa step pertama kalau nak jadi content creator ni? Content creator, step pertama mestilah kena buat konten.
Kena buat konten. Tapi kita nak lagi senang kita pilih. Okay, ini satu tip lah ni. Nak buat konten untuk mula-mula nak start lah, kita pilih satu. Kalau kita nak fokus dekat satu platform, cari satu platform yang kita nampak senang. Senang kita nak dapat engagement, view. Kita fokus satu dulu pun tak apa. Tapi kalau nak lagi okay, macam Pokmu sekarang, Pokmu fokus tiga platform. Tapi tak boleh sebut dalam ni, nanti kena ban. Cuba Apa boleh sebut rumah merah, rumah hijau, rumah biru boleh sebut? boleh sebut okey, macam Pokmu sendiri, Pokmu start dekat rumah merah dulu sebenarnya, rumah merah. Lepas tu Pokmu akan sambung balik Pokmu dekat rumah biru. Okey. Sekarang fokus dekat rumah. Ni warna apa rumah yang kita guna ni? Ini boleh sebut TikTok. Ni boleh sebut sekarang ni dekat TikTok. Okey, jadi sekarang ni tiga Pokmu fokus. Tiga. Cuma kita buat dengan cara yang berlainan lah. Jadi cara untuk TikTok lain sikit, untuk YouTube lain sikit. Selalu sebut pula dah. Rumah merah lain sikit, rumah biru lain sikit. Adalah lain-lain, tapi itulah tip dia, cuba pilih salah satu. Okey. Macam mana Pokmu bahagikan masa untuk manage tiga-tiga channel yang Pokmu mention tadi? Okey, macam sekarang ni Pokmu memang bukan full time buat konten. Jadi Pokmu full time kerja. Jadi untuk Pokmu manage masa ni, contohlah untuk YouTube, salah sebut pula untuk rumah merah. Okey. Biasa hujung minggu je. Hujung minggu Pokmu akan spend lebih sikit masa. Lebih tak juga. Hujung masa cuti lah untuk spend masa untuk cari konten untuk rumah merah. Tapi kalau untuk TikTok ni konten dia pendek-pendek pun tak apa dah, macam 30 saat, 1 minit. Jadi yang ni setiap hari. TikTok setiap hari Pokmu buat konten. Macam nak pergi kerja, contohlah kerja pukul 8.30 pergi kerja. Pukul 7 tu cari konten. Okey. Cukup dah untuk TikTok. Okey. Untuk rumah biru pun sama. Tapi rumah biru lain sikit. Rumah biru ni Pokmu ambil daripada rumah merah sebenarnya. Macam rumah merah, Pokmu buat sekarang ni minimum 1 video 1 minggu. Jadi bila dah ada video dekat YouTube Pokmu minimum 8 minit. Rumah merah minimum 8 minit. Kadang-kadang lebih. Jadi untuk rumah biru, Pokmu akan potong-potong daripada rumah merah. Kadang-kadang rumah merah Pokmu letak dekat rumah biru. Untuk bagi konsisten lah. Okey, Cik Omong cerita pasal buat konten semua tadi kan. Jadi, kebanyakan content creator, especially pemancingan dalam dunia kita ni kan, saya perhati kebanyakan konten adalah short sendiri. Jadi apa pendapat Pokmu dengan konten yang short sendiri, atau Pokmu rasa diorang masih mentah dalam buat konten tu? Okey, short sendiri sebenarnya atas influence atas content creator tu juga sebenarnya. Ada yang cara dia buat short sendiri tu orang suka, macam jadi lawa. Yang tu okey. Tapi ada juga macam dia short sendiri tapi macam orang tak suka cara dia tu. Ada juga. Jadi sebenarnya mungkin tu cara dia short sendiri tu, mungkin cara dia nak dapatkan keyakinan diri. Express diri lah. Macam contoh Pokmu buat video macam cakap seorang-seorang. Macam ada juga orang yang fikir negatif akan kata, dia ni macam cakap seorang macam short sendiri lah kan. Tapi sebenarnya tak, macam kita sebenarnya berinteraksi dengan viewers. Memang. Jadi untuk macam Pokmu dulu mula-mula buat video, memang tiap kali nak rakan macam dululah, macam malulah juga sebenarnya. Macam orang lalu tengok, dia ni cakap seorang dengan kamera. Sebenarnya kita tak boleh fikir gitu. Kadang-kadang memang kita kena fikir macam biar viewers tengok tu macam dia tengah berinteraksi dengan kita. Penting juga. Jangan fikir short sendiri. Kita fikir macam kita nak layan kita punya viewers, kawan-kawan yang tengok tu. Jadi kenapa saya sentuh pasal konten short sendiri ni? Sebab saya perhatikan kebanyakan konten, especially pemancing ni kan, dia banyak buat konten yang merosakkan game. Sebab tu saya cakap pasal konten short sendiri tu. Jadi apa pula pandangan Pokmu dengan pemancing-pemancing yang buat konten tapi dia rosakkan sesuatu game? Contohnya lah dia guna rod UL, tetapi main offshore jigging guna 15 gram, 10 gram ke atas, 20 gram, rod kadang-kadang rod 1.4 tapi guna jig sampai 20 gram. Jadi dia tak make sense dengan game yang sepatut dia orang main tu. Jadi apa pula pandangan Pokmu dengan pemancing macam ni yang buat konten? Macam yang Chen cakap tu, yang tu sebenarnya macam dia tak jaga dia punya balance setup tu. Contohlah kalau dia content creator,
dia akan influence, orang akan terpengaruh dengan dia. Contohlah, Kamu pernah dengar benda ni? Macam ada orang tu dia pakai, contohlah ROG UL. Tiba-tiba dia pakai size 3000. Set pun contoh lah, micro jig 30 gram contoh. Macam bila orang tegur dia cakap, tak apa, saya tengok dekat rumah merah tu okey je dia pakai macam ni. Jadi sebenarnya tak boleh. Ni akan merosakkan macam Chan cakap tadi. Sebenarnya patutnya kita tunjuk contoh. Sebab kita bila jadi influencer, bila jadi buat content creator ni, kita sebenarnya akan jadi contoh pada orang yang tengok. Betul. Lebih lagi macam orang yang baru nak belajar. Bila dia tengok tu sebenarnya dia tersilap. Dia ada silap rasa yang dia tak perasan. Sebab tu saya sentuh benda content shop sendiri dengan attitude macam tu Pok Mong tadi. Sebab apa? Saya banyak perhatilah kan, pemancing kita, especially yang main UL lah, dia banyak merosakkan game UL tu sebab terkejar-kejar sangat konten. Sebab dia nak tunjukkan sangat, dia main UL fight ikan besar. Tetapi konsep UL tu dia dah rosakkan. Sebenarnya kita mancing ikan besar dengan UL tak apa, tetapi dia kena ada satu etika yang betul. Kita jangan nak didik orang. Contohnya ROG UL tu maksimal 7 gram untuk lure, tapi pergi pakai 20-30 gram. Itu menjadi satu benda yang saya rasa dia buat content short sendiri dan merosakkan pengikut-pengikut dia sendiri juga sebenarnya. Betul. Yang tu betul. Jadi bila benda ni dah jadi macam satu, kita kata kita setujulah pendapat ni lah Jadi benda ni saya perhati mereka ni terkejar sangat untuk buat monetization. Maksudnya nak kejar duit sangat, nak buat konten tu kejar duit sangat. Jadi adakah pemancing kita yang buat konten ni dia kejar duit? Betul tu. Sebab ramai yang benda ni dia tak perasan. Dia macam, kita boleh kata dia macam dia tak fikir pasal orang lain. Dia fikir pasal diri dia je. Sebenarnya sebab kita ni memang boleh mempengaruhi ramai orang di sekeliling kita. Betul. Benda tu yang orang tak pasang tu. Jadi benda ni memang ramai. Betul Chan cakap tu, memang saya pun ada tengok, memang ramai sangat. Sebagai influencer, sepatutnya kita mendidik orang tu dengan cara betul. Betul. Jadi pendapat Pok Mong lah, adakah mereka ni sebenarnya terdorong untuk kejar duit? Sebab kita buat konten dekat kat Rumah Merah tu kan dia bagi duit. Jadi adakah sebab mereka terdorong dengan duit tu? Sebab kalau ikutkan lah, macam ramai content creator ni lah, Pok Mong tak cakap dekat siapa-siapa. General. Contoh, sebab masa awal sebelum dia boleh monetize, dia akan anggap benda ni hobi. Jadi dia macam fun je lah, suka-suka. Tapi bila dah monetize, dia akan berubah. Ramai yang mungkin ada yang tak perasan, dia akan berubah, dia akan fokus kepada nak cari income saja. Jadi tak fikir dah balance ke, dia buat benda macam boleh mempengaruhi budak-budak ke, jadi benda negatif ke, tak fikir dah, fikir nak view tinggi sebab nak dapat income. Yang tu kita kena elokkan sebenarnya. Saya rasa content creator ni kena perbaiki benda tu lah, kan? Betul. Okey, Pok Mong, kita kata pasal perbaiki ni mesti kita ada lalu cabaran. Jadi apa cabaran yang paling susah Pok Mong rasa sebagai content creator? Paling susah macam kita nak penuhi expectation lah. Contohlah bila Pok Mong mancing, bukan selalu dapat ikan besar. Kadang-kadang bila dapat ikan kecil-kecil, ada yang komen, Pok Mong mancing lah ikan besar sikit, Pok Mong buatlah video dekat laut ke. Kadang-kadang Pok Mong tak ada masa kan, tapi mancing lah dekat laut. Macam dia orang request macam-macam, tapi Pok Mong tak boleh nak penuhi. Tapi dululah masa first buat video ni, macam Pok Mong kadang dapat ikan kecil, Pok Mong sampai delete video. Sebab orang ramai yang kecam, Pok Mong asyik ikan kecil je, ikan kunyit je. Ni ramai komen. Dah tu je yang kita dapat. Tapi bila followers makin okey, makin dia boleh terima dah Pok Mong main ikan kecil. Sebab Pok Mong main UL, main Ajin, memanglah ikan kecil-kecil. Ada kadang-kadang main ikan besar, main set heavy ikan besar, set UL kadang-kadang kalau dapat ikan besar pakai UL bonus. Tapi bila Pok Mong fikir balik, dah ramai yang terima, Pok Mong pun teruskan je. Dapat ikan besar ibu jari pun Pok Mong akan upload je. Sebab ada support. Tu yang baguslah, yang positif viewers ni. Jadi paling cabaran paling besar ialah sebabnya nak prepare content yang disukai oleh penonton lah. Betul. Itu susah tu. Kadang-kadang tak ada rezeki, tak boleh.
Tak boleh Ya, dapat. jadi untuk kekal relevan tu satu perkara yang paling susah lah, betul tak? Betul, tu memang susah. Okey. Jadi bila isu ikan besar, ikan kecil ni, kenapa followers Pok Mong ke atau followers yang pembuat-pembuat content creator lainan, dia jadi sampai apa macam apa Pok Mong cakap tadi lah, sampai saya delete video tu sebab ikan kecil sangat. Kenapa Pok Mong boleh jadi negatif macam tu? Okey, macam tu sebab hari tu memang ramai lah yang komen. Ikan besar ni baik tak payah upload dia kata. Masa mula-mula lah. Ya. Tapi yang tu memang saya delete. Kadang dulu ramai, kadang saya tak upload. Walaupun banyak dapat tapi kecil saya tak upload. Tapi bila dah ada yang macam contohlah dalam 10 orang komen, kadang-kadang yang negatif ni tak ramai pun, mungkin 2 orang, 3 orang yang negatif. Yang selebihnya okey. Jadi yang positif ni lah yang mendorong saya lah. Jadi lepas tu saya akan fikir daripada delete kan, baik kita upload je. Kita teruskan apa yang kita suka pun. Tak kisahlah ikan kecil ke, ikan yang tak ada harga ke, ikan yang orang tak suka, kita up je. Sebab kita tunjukkan vlog kita buat apa. Ada orang yang suka dengan apa yang kita buat ni. Ya, jadi Pok Mong lepas sedar, Pok Mong jadi lebih konsisten. Ya betul, bila sedar ikan kecil ke apa, upload kita lebih. Sebenarnya bila Pak Mu teruskan konsisten, teruskan upload, tak kisah ikan kecil ke besar ke, kita akan jadi makin konsisten. Jadi konten pun kita senang dapat. Bila konsisten ni, follower pun cepat naik. Ada kita pun dapat followers yang positif. Sebenarnya lagi okey lah, lagi okey. Pernah tak burn out? Apa? Pernah tak burn out? Burn out. Pernah juga. Contohlah masa Putus asa? masa bulan puasa ke ataupun masa lockdown dulu ke, tu memang susah nak buat konten. Pernah tak putus asa? Pernah stop selama tak ingat dah berapa bulan tak upload. Ada pernah lah sekejap. Masa tu memang nak cari strike. Masa lockdown dah boleh nak keluar kan. Masa tu memang saya ingat Pok Mong berapa bulan, memang lama lah tak upload konten. Masa tu tak ada idea nak buat konten. Sebenarnya nak buat kat dalam rumah pun boleh je konten. Tunjuk ikatan leader ke apa, tapi bila lockdown ni macam kita first time kena kurung. First time jadi tak tahu. Biasa buat video cari strike. Bila tak boleh nak cari strike, tak boleh nak keluar mancing, kita jadi macam cakap out, tak tahu nak buat apa. Masa tu memang lama, 3-4 bulan juga dah upload. Tapi masa tu memang down lah, memang view turun, subscriber pun turun, memang banyak lah turun. Masa tu rugi juga sebenarnya, stok lama sangat. Okey, jadi maksudnya masa lockdown tu Pok Mong jadi masa ada tapi kehilangan kreativiti, betul? Ya betul, sebab biasa lebih kepada outdoor kan. Indoor ni jadi macam itulah. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Jadi apa Pok Mong buat untuk overcome masalah tu, untuk grow audience tu balik? Okey, bila habis je lockdown tu, Pok Mong cuba upload lebih kerak lah. Contoh biasa seminggu sekali video dekat Rumah Merah. Masa tu Pok Mong fokus Rumah Merah. Masa tu jadi biasa satu video, lepas tu Pok Mong buat 2 video satu minggu. Kadang-kadang 3 video satu minggu. Kita cuba push lebih sikit, cari strike lebih sikit. Untuk cover balik. Tapi alhamdulillah lah, lepas tu dia maintain balik. Contohlah kalau dulu 800 subscriber 500 subscriber sebulan. Bila masa lockdown tu dia turun sampai 100 subscriber je sebulan dia tambah. Lepas push balik, alhamdulillah dia okey, maintain balik 500 subscriber sebulan tambah. Tambah yang tu. Tu target minimum lah tu, 500 subscriber sebulan. Okey, jadi bila audience bertambah, account makin grow, Pok Mong mesti ada lalu masalah feedback customer, feedback viewers tu. Betul tak? Jadi macam mana Pok Mong menangani masalah komen-komen yang kadang-kadang betul-betul menyakitkan hati tu? Macam mana Pok Mong layan? Apa pandangan Pok Mong, apa pendapat Pok Mong untuk content creator yang tengok live kita ni, apa yang mereka perlu buat sebenarnya? Sebenarnya kalau komen yang terlalu negatif tu, kita boleh abaikan je, ataupun kita reply yang okey-okey. Janganlah kita macam marah dia balik ke. Kadang-kadang juga orang komen, Pok Mong kalau ikan kecil ni tak payah mancing lah. Kita cuba komen, kita macam, ataupun kita nak legakan hati kita buat dia sakit hati balik.
sakit, dia sakit hati balik tapi dengan cara yang baik. Contoh, Ya. Pak Mu, kenapa ikan kecil baik tak payah upload? Lepas tu kita cuba reply. Biasa Pak Mu reply je. Ikan besar tu je yang saya pandai. Cakap macam tu je. Lepas tu dia tak, dia senyap dah. Dia senyap dah. Senyap dah macam tu je. Ataupun kita Pernah apa tak ikan Pok Mu? dia senang. Pernah tak Pok Mu mengamuk? Tak pernah lagi lah. Pernah Kalau lagi lah. mengamuk nanti orang akan tengok Pak Mu ni, orang pandang Pak Mu negatif lah. Benda kecil gini pun nak mengamuk. Tapi sebenarnya ramai je yang Pak Mu tengok. Ada yang komen-komen negatif ni, dia orang macam screenshot ke apa ke, tunjuk dekat sosial media lain, dia ajak orang geng-geng lain condemn balik. Condemn balik. Tapi kalau yang bagus dia tutup lah nama orang tu. Yang tu sikit dia macam tunjuk terus. Yang tu sebenarnya tak berapa okey lah. Kalau boleh jangan buat macam tu lah. Betul lah. Okey. Saya ni Pok Mung sebenarnya dah ada akaun YouTube sejak 2006 lagi. Saya pun dah tersebut dah. Rumah merah. Rumah Merah sejak 2006 lagi. Okey. Tapi saya tak pernah aktif sebab saya kurang pandai nak entertain viewers. Okey, pemancing-pemancing ni lah. Jadi benda ni sentiasa menjadi persoalan saya lah. Sebab tu saya wujudkan, saya tanya soalan-soalan tadi. Kenapa banyak pemancing yang short sendiri? Kenapa banyak pemancing yang merosakkan game? Kenapa banyak pemancing macam nampak kejar sangat duit tu? Kenapa pemancing ni macam tak konsisten? Jadi kalau Pok Mung lah kan, lalu isu-isu macam ni. Sebab apa saya tanya soalan ni? Ramai je sebenarnya nak jadi content creator. Sebab apa? Dia orang terjebak dengan dunia moden ni tau. Betul? Jadi, satu perkara yang Pok Mung boleh cakap dekat dia orang ni, kalau nak jadi content creator, apa dia? Okey, kalau kita kejut sangat contohlah. Sebab sebenarnya untuk dapat income daripada buat konten, sebenarnya bukan dia ambil masa sekejap je sebenarnya. Untuk dapat dengan okey, dengan jumlah yang okey, sebenarnya ambil masa yang lama. Kita kena growkan kita punya followers lagi. Kadang-kadang ada orang sampai 3-4 tahun barulah dapat income tu. Jadi kalau boleh lah, kalau memang betul-betul nak fokus untuk duit saja, kalau tak boleh sabar dalam setahun 2 tahun, memang ramai yang give up. Saya tengok ramai dah, kawan-kawan pun ramai dah yang give up. Sebab dia memang dari awal dia set dalam kepala dia fikir nak dapat duit. Jadi ramai yang buat setahun dah stop, buat 2 tahun dah stop sebab tak dapat apa-apa. Sebab sebenarnya benda ni ambil masa lama. Kita kena set dalam kepala kita ni hobi, kita layan hobi kita. Minat. Yang income tu cuma bonus saja. Ya, benda ni minat kita kan. Daripada minat je. Ya, betul. Okey, Momong. Cabaran nak buat video ni memang sepatutnya konten-konten creator yang baru patut ambil masa untuk fahamkan dulu, betul? Jadi lepas fahamkan baru start buat planning strategi untuk jadi content creator yang betul, iaitu dalam industri kita ni mancing lah, betul? Okey, jadi apa yang saya perhati lah Pemungan, kebanyakan content creator bagi saya lah agak sombong dengan value yang dia ada. Okey, maksud saya contohlah okey, Pok Mung ada 50,000 follower, contohlah tiba-tiba Pok Mung jadi orang yang sombong, orang yang kata aku ada follower lah, aku ni YouTuber lah, aku ni lah, aku ni tu lah. Jadi untuk content creator yang baru ni, apakah sikap yang mereka perlu bina sebelum jadi seorang content creator yang betul-betul berilmu, beradab dan ada value? Okey, pasal macam Chan cakap ni lah, bila follower dah ramai, dah famous, jadi macam sombong sikit lah. Minta maaf banyak tak tunjuk ke siapa-siapa macam kita rasa macam bila orang tu tak ada apa-apa, tak ada orang kenal, mari tegur, macam kita layan lebih kurang. Sebenarnya dia berapa okey kot, sebab orang yang tegur kita tu mungkin dia penyebab follower kita tambah. Dia pun macam dia follow kita. Dia pun mungkin akan share kat kawan, cuba tengok Pok Mung. Okey juga video dia. Dia pun ajak kawan-kawan. Jadi sebenarnya kita patutnya kena layan sama rata. Contohlah setinggi mana kita pun, tanpa orang yang follow kita, yang selalu tengok video kita, tanpa dia orang kita tak ada benda pun. Ya, betul. Tak ada benda. Kalau kita layan lebih kurang je, mungkin kita akan jatuh bila-bila masa je. Ya, setuju sangat. Jadi yang tu kena jagalah sebenarnya. Betul. Jadi bila dah jadi content creator, kita kena jaga adab, kita kena jaga sikap semua kan. Jadi macam mana Pok Mung menggunakan, kita kata lebih pada channel Rumah Biru tu,
Rumah untuk biru. buat marketing Pok Mung? Rumah biru sebenarnya rumah biru lagi senang kita nak dapat engagement atau view sebab rumah biru memang user dia ramai sebenarnya tak kira umur yang muda ke yang dewasa yang tua ke memang ramai. Jadi dekat rumah biru sebenarnya kita boleh push lebih lagi sebab orang senang ringan tangan nak tekan share. Okey. Senang sebab group pun banyak sebab setakat ni Pak Mung cuba share dekat rumah biru paling senang sebenarnya nak dapat view. Ah, Senang. Nak dapat kawan pun senang dekat rumah biru Rumah sebenarnya. biru. Jadi kalau Pok Mung boleh bandingkan pengikut rumah biru dengan pengikut TikTok, Pok Mung rasa mana lebih efektif? Nak ikutkan lah rasa lebih efektif dekat rumah biru. Sebab rumah biru ni dia sebenarnya banyak benda lagi boleh buat. Contohlah dekat rumah biru kita ada group. Group mancing ada berpuluh-puluh jenis mancing. Lepas tu dekat rumah biru ni kita boleh posting ayat-ayat ke apa, pengumuman ke apa, gambar ke apa. Kalau dekat TikTok ni cuma video saja. Jadi untuk lapisan segi dekat rumah biru ada banyak lapisan umur lah. Kalau dekat TikTok ni ramai yang muda-muda je. Ya. Yang umur sikit kurang, bukan tak ada, dia kurang. Okey. Tapi kalau ikut follower lagi cepat grow dekat TikTok sebenarnya. Ya, Kan betul. TikTok paling laju sekarang. Betul. Tapi yang lebih efektif rumah biru sebenarnya. Rumah biru lebih contribute kepada perkembangan lah. Ya, senang. Orang nak buat bisnes ke apa, rumah biru paling senang. Okey, siapa yang bawa Pok Mung ke dalam dunia rumah merah? Rumah merah ni sebenarnya Pak Mung sendiri. Tapi Pak Mung sebelum buat tu Pak Mung tengok dulu. Sebenarnya Pak Mung bermula dengan rumah biru. Masa tu Okey. tak ada buat page ke apa, personal. Masa tu memang kawan-kawan lah biasa. Macam kita letak gambar, ngai orang akan komen Pak Mung masa tu Pak Mung Miru guna upan apa? Ngai gana macam-macam soalan. Jadi dari situ Pak Mung fikir kalau buat video senang ni. Jadi tak payah susah-susah kita nak apply satu-satu, kita tunjuk video tu. Ya. Jadi bila buat video, masa tu lah baru terfikir nak masuk ke rumah merah. Sebelum buat tu tengok dulu. Masa tu channel yang mula-mula naik, mula-mula timbul kat depan muka, kita cari yang naik. Mubin Saat, Chai. Tu yang first lah, yang Pak Mung tengok. Okey. Lepas tu Pak Mung fikir, masa tu contohlah Chai. Kalau Chai boleh, masa tu Chai baru 20k rasanya follower. Ya. 20 subscriber, 20k. Pak Mung fikir kalau Chai boleh 20k, kan Pak Mung boleh cari 1k. Dari situ Pak Mung cuba up sikit-sikit lah. Memang mencabar. Mana start mula memang mencabar. Nak dapat 100 subscriber tu memang susah lah. Nak bagi, kadang-kadang ada kawan dia kata dia nak support, tapi dia pula dok sign in, tak ada email nak sign in. Ya. Kadang ajar dia. Masuk email, sign in. Dulu memang dok ramai orang sign in email. Tahun 2000 berapa belah tak ingat lama dah. Okey, Pok Mung. Kita dalam topik perbincangan ni kita memang orang kata basically dia straightforward sebenarnya pasal content creator ni. Okey. Jadi adakah Pok Mung rasa lah kan kebanyakan content creator kita sebenarnya berkualiti macam kita kata orang luar lah. Sebenarnya dari segi kualiti tu kita ada, memang orang kita pun berkualiti macam luar juga. Cuma mungkin ada yang kita ni dok setanding dengan luar. Yang luar mungkin dia orang lebih profesional, dia orang lebih detail lagi. Contoh dari segi angle ke apa memang dia orang lagi lebih lah. Kita pun ada sebenarnya. Ada, cuma dok ramai macam belah luar lah. Tapi orang kita pun sebenarnya boleh buat gitu kalau fokus betul-betul. Cuma yang full time rasanya dalam Malaysia ni dok ramai lagi rasanya yang full time. Ramai yang buat macam Pok Mung lah. Yang part time je. Kalau yang full time rasanya boleh pergi lebih lagi. Okey. Apa angle yang sebenarnya Pok Mung rasa content creator boleh tukar untuk menjadi content yang hebat? Yang ni pun saya pun pasti lah, susah juga nak explain macam masa Chen Macam ni lah. angle mana tu. Kalau kita ambil Pok Mung lah, kita jangan cakap orang lain. Kalau Pok Mung lah kata full time, apa angle yang Pok Mung akan buat untuk ubah dan menjadi seorang content creator yang bagus? Okey, kalau Pok Mung full time lah, mungkin Pok Mung akan
Yang penting konten tu macam sekarang Pok Mu buat seminggu sekali. Jadi kalau full time mungkin Pok Mu akan buat paling kurang lah kalau sehari sekali tu rasa terlalu tu sangat ekstrim sangat ke. Mungkin Ekstrim. 3 hari satu video. Dan editing, yang penting editing tu bila kita buat, bila kita ada masa kita full time, editing tu kita kena buat biar cantik sikit lah. Betul. Sebab editing bila editing kita padu, orang bila tengok video walaupun strike ikan kecil ke, kadang-kadang kumpul pun bila editing kita dengan susunan kita tu cantik lah, orang akan dok bosan Enjoy. tengok tu. Akan enjoy sampai habis. Bila orang enjoy sampai habis, view kita akan lagi naik. Recommendation tu akan cepat naik. Okey, jujur satu soalan sebelum kita akhiri segmen pertama ni. Kebanyakan content creator pemancing yang buat konten kat negara kita, Pok Mung tengok tak sampai habis video dia orang? Kadang-kadang Pok Mu sendiri pun dok tengok sampai habis kadang-kadang. Sebab tapi sebenarnya Pok Mu nak tengok sampai habis. Yang dok jadi sampai habis sebab masa sebenarnya. Sebab Pok Mu pun sibuk dengan nak buat konten sendiri. Okey. Jadi Pok Mu kadang-kadang tengok poin-poin. Ya. Alamak. Support sebaiknya tengok sampai habis lah. Okey. Tengok sampai habis. Kita break sekejap. 1 minit iklan. Doakan saya dapat buat fishing content. InsyaAllah boleh cuba. Masa ni nak start. Jangan macam Pok Mu. Pok Mu rasa terlambat nak buat tau. Baru nak buat. Bila Okay. kita fikir. Okey, Okay. I'm back. Okey, Bro Puga, boleh guna tali 5AB dalam reel BC? Boleh. Tu Pok Mung ada yang tanya. Muhammad Imran, Pok Mung buat kayak fishing tak? Pok Mu memang ada buat kayak fishing. Tapi sekarang air dah comel lagi. Tunggu air comel baru Pok Mu akan buat video kayak fishing lagi lah. Macam sebelum ni. Oh, ada buat Ada tapi Pok Mu naik sendiri je, tak buat sewa. Pok Mu dulu sewa dengan orang, sekarang naik yang sendirilah. Okey. Seronok tak main kayak? Kayak sebenarnya seronok juga sebab kita main dekat tengah sikit kan. Kita senang nak cari konten. Sebenarnya naik kayak lagi senang cari konten sebab ikan lagi banyak duduk bawah kayak. Ya, betul. Betul. Kita dok terhak lah, boleh pergi mana-mana je. Okey, kita masuk segmen kedua. Okey. Segmen kedua ni lebih pada solusi lah. Okey, Pok Mung. Mentaliti orang kita ni kita susah nak tukar, especially untuk pemancing-pemancing yang terkejar-kejar benda yang tak pasti. Dalam topik kita ni, kita lebih kepada layakkah pemancing kita digelar sebagai content creator. Sebenarnya pendapat saya dia orang layak, tetapi adakah mereka ada kualiti? Okey. Jadi, saya nak Pok Mung bagi satu cadangan lah solusi apa yang mereka boleh buat. Okey, kalau sebagai content creator, apakah yang mereka kena faham dulu untuk menjadi seorang content creator yang bagus? Okey, macam Chen cakap tu, sebenarnya semua orang boleh jadi content creator. Cuma dia orang dok yakin, dia orang tak ada keyakinan untuk buat jadi bagus tu. Sebenarnya yang penting jadi diri sendiri. Tapi kalau contohlah sebelum kita jadi content creator ni, kita susah nak tegur orang ataupun kita susah nak macam kita nak jadikan siapa-siapa je yang kita jumpa dekat public ni sebagai kawan kita. Yang tu kita kena ubah. Bila kita dah jadi content creator ni, contohlah orang tu tengok video kita, dia tegur macam macam tu lah, Pok Mung dak mancing hari ni. Contohlah. Jangan kita macam siapa ni, tak boleh buat gitu. Walaupun kita kenal dia macam hari ni dak mancing. Bila nak mancing sekali macam kita kena layan dia macam kita kenal lama dah. Okey. Yang tu kita kena ubah lah. Kita jadi macam siapa-siapa je yang tegur kita, yang tengok kita dekat konten mana-mana, kita anggap je dia tu macam kawan kita. Betul, sebab sebenarnya kita siapa-siapa je kita jadikan kawan kita. Barulah macam orang tak akan tengok kita ni sombong ke. Yang tu penting sebenarnya. Yang tu penting. Jadi adakah mereka ni kena faham tujuan sebenar buat konten tu? Yang tu sebenarnya dia orang kena faham juga. Tujuan konten kadang-kadang ada orang tujuan dia daripada asal memang dia nak cari income. Kalau yang tu, kalau semata-mata nak cari income saja susah juga sebenarnya. Dia kena ada contohlah, selain cari income, kena niat kita macam cari kawan. Niat kita nak
nak layan kita punya hobi. Bila kita punya hobi, kita akan dapat kawan lebih ramai. Bila dapat kawan lebih ramai, dekat situ akan boostkan lagi, akan upkan lagi kita punya viewers lah. Bila viewers naik, income pun akan naik juga sebenarnya. Okey, ya betul. Jadi, untuk demi masa depan, apakah sebenarnya content creator ni perlu buat supaya mereka dapat kejar apa yang mereka nak tu? Kalau dia untuk dapat apa yang dia kejar tu, contohlah dia kena, aku susah juga nak explain. Dia orang kena lebihkan lagi apa, macam saya cakap tadi, kena lebih friendly. Lepas tu satu lagi, konten kena pelbagaikan. Sebab contohlah kalau kita fokus dekat boteng semata-mata, mungkin ada orang dia tak minat boteng, dia tak tengok video kita. Jadi kita kena lebihkan lagi kita punya jenis-jenis permainan kita. Contohlah, selain boteng kita cuba belajar casting. Macam Pak Mu buat sekarang ni, Pak Mu dulu casting saja. Lepas tu Pak Mu buat video boteng kadang-kadang. Lepas tu sekarang Pak Mu ada belajar contoh, lepas tu belajar ultralight, ultralight fishing. Lepas tu Pak Mu cuba main egging, main sotong. Pak Mu perasan bila Pak Mu start main egging, lebih ramai follower, lebih ramai kawan dapat. Dan kawan baru tu yang memang difokus dekat egging saja, main sotong je. Ya. Bila kita pelbagai, kita dapat macam-macam jenis kawan. Tapi alhamdulillah lah, makin ramai sebenarnya makin bagus. Kita pun dapat ilmu sekali. Jadi kepelbagaian konten tu penting untuk content creator yang baru nak terjebak dalam dunia mancing, betul? Betul, yang tu memang penting, sangat penting. Okey, adakah content creator ni perlu terlibat dalam event-event mancing, gathering, atau mereka buat hal masing-masing je? Sebenarnya event tu penting juga sebab dekat event kita akan jumpa lagi ramai orang. Kadang-kadang ada orang memang, ada juga orang dia tak layang, dia tak tengok rumah merah, dia tengok rumah biru, dia tak tengok semua. Tapi dekat event ni kita akan jumpa ramai yang macam ni sebenarnya. Dan bila start dekat event tu lah kita akan kenal ramai orang dan kita akan dapat ilmu baru. Macam Pak Mu pun kadang-kadang join juga event pertandingan ke, event egging, event ultralight ke. Kita kan memang mana yang ada masa memang perlu join lah. Yang tak ada masa kita tak boleh nak buat apa lah. Okey, kalau pendapat Pak Mung lah, apakah yang kurang dekat Malaysia ni untuk content creator persembahkan skill dia orang? Yang kurang rasanya event lah kot. Sebab kadang-kadang setengah negeri jarang ada event. Macam Terengganu, Pak Mu tengok pertandingan jorang panjang memang banyak, tapi pertandingan casting dok banyak. Kalau dalam setahun tu rasanya macam, kalau yang terbuka lah, yang tertutup mungkin ada lah dekat kampung-kampung buat, tapi yang terbuka Pak Mu tengok dok banyak. Dok sampai 10 event pun. Memang dok banyak. Yang ni patutnya kita lebihkan lagi. Okey Pak Mung. Kita masuk ke segmen yang lain. Okey, segmen ni saya antara segmen yang saya paling suka, iaitu saya panggil segmen riak. Okey, saya nak bagi Pak Mung satu peluang untuk riak dekat penonton-penonton yang ada ni. Ada dekat 50 orang ni. Apa yang Pak Mung boleh riakkan yang Pak Mung rasa korang memang takkan dapat buat. Dan waktu yang sama, penonton-penonton juga boleh riak. Si B paling suka riak ni. Okey, Pak Mung, apa yang boleh riakkan? Apa kita tak, Pak Mu tak biasa riak-riak. Okey, cerita pasal boron yang Pak Mu naik tu. Baru je nak cerita yang tu. Sebab yang tu memang Pak Mu rasa boleh kata sepanjang Pak Mu main ultralight ni tu boleh kata rekod yang terbaik lah untuk ultralight ni. Sebab masa tu Pak Mu bakar rod 15 LB, rod ajing, solid tip, memang halus lah. Besar memang kecil lah. Lepas tu tali 6 LB, real size 1000. Tapi boleh naikkan masa tu kerapu saiz 2 kilo. Memang masa tu sebenarnya orang lain pun ada juga main situ. Tapi ada yang putus, ada yang lucu, ada yang tak boleh buat naik. Tapi masa tu memang betul-betul rezeki lah kot. First time Pak Mu turun situ, kawan yang ajak Pak Mu masa tu, kalau dia tengok lah, Pak Mu pasti dia tengok ni podcast ni. Dia hari-hari dia cakap,
dia dapat kapur kecil. Lepas tu kapur besar tu makan, sampai dekat kapur besar tu lepas balik. Dia tak makan dekat hook. Jadi dok hook lah, jadi dia gigit ikan kecil, dia bergantung dekat ikan kecil tu je, dia tarik sampai tepi. Banyak hari lepas tu dia ajak Pok Mu, dia kata Pok Mu mari lah pergi tempat dia. Pok Mu pun pergilah. Masa Pok Mu first time pergi tu, pagi tu mula-mula putus pakai shock leader 15 LB. Okey. Lepas tu Pok Mu ulang balik, petang pergi lagi petang. Masa tu cuba pakai 30 LB. Kalau ikut benda ni dok balance sebenarnya, tapi terpaksa. Okey. Terpaksa sebab kena dah putus tu. Pakai 30 LB sambung dekat mainline 6 LB. Benda ni sebenarnya kalau boleh dok digalakkan lah, action akan dok comel. Lagi akan merosakkan kita punya guide ring. Ya. Jadi Pak Mu dok galakkan lah, cuma Pak Mu masa tu terpaksa. Lepas tu Pak Mu kas pakai geli-geli putih masa tu. Kas akhirnya dia makan. Geli-geli original ke clone tu? Original, tak pernah pakai yang tak original. Okey. Original tak pernah pakai, tak ori. Kita pakai yang original saja. Original action dia lagi lawa. Beza, material pun beza. Masa tu pakai GH besar. GH masa tu 7 gram, memang besar. Nak baling jauh, sebab ikan makan jauh. Lepas tu tarik kerapu tu, Pak Mu ingat memang putus dah. Sebab dia tarik tu dok berhenti keluar tali. Tarik memang jauh. Last kali dia senyap. Masuk batu rupanya, masuk dia punya sarang. Dia fikir putus dah ni, tak ada harapan dah. Mesti kapu besar ni, tapi boleh agak dah lah kapu. Sebab nampak dia macam dia selang je. Okey. Lepas tu Pak Mu tunggu, kita sabar. Kalau ada yang tengok video ni, dia tahu. Kita sabar. Kita tali pastikan tegang sebab kita nak rasa ikan tu dah. Biasa dia macam dia vibrate sikit. Ikan tu dia ada lagi. Lama-lama kita cuba gerak sikit, dia keluar balik. Masa keluar tu cepat-cepat Pak Mu pergi dekat dengan air lah. Kita lari ke tepi supaya dia tak masuk balik batu. Okey. Lepas tu boleh juga buat naik. Inilah kira rekod Pak Mu yang paling besar untuk ikan liar lah. Ikan kolam kecil, kalau kolam memang ada yang lagi besar. Tapi yang liar ni yang paling besar lah. Kerapu borong ni 2 kilo pakai UL. Satu pengalaman yang paling best lah, betul. Paling best lah. Sampai hari ni ingat lagi. Nasib baik ada video. Kalau tak ada video mungkin kalau cerita orang tak percaya. Saya rasa itu antara konten yang banyak buka mata orang dan kenal Pok Mu. Betul, video tu ramai follower baru. Start Pak Mu up video tu follower bertambah dah pasti berapa ribu, tapi ramai. Dan ramai yang percaya dengan UL. Dulu macam orang cakap UL tak boleh akad ikan besar. Dulu ramai konten Pok Mu apa pakai tali kecil sangat, jorang kecil sangat, nanti kena ikan besar putus. Tapi bila orang tengok video ni, dia baru dia tahu kalau kita layang betul-betul, set kita balance, drag kita jaga betul-betul, boleh buat ikan besar. Cerita pasal orang kata apa? Tarik ikan besar ni, saya lalu sejak 2008, 2005 macam tu lah dia. Cerita dia memang tak pernah habis. Sebab apa? Dia orang sini tak pernah buat benda tu kan. Jadi bila dia orang tak pernah buat, dia orang tak ada knowledge kat situ. Okey Pok Mu. Saya rasa ramai orang nak tanya soalan kat Pok Mu. Sebab apa? Rata-rata dalam ni semua Pok Mu punya follower juga ni. Okey. Jadi saya buka soalan Q&A pada Pok Mu. Okey, kalau korang ada soalan, tanya je Pok Mu. Tag nama dia. Kalau ada soalan dekat saya, tanya je saya akan cuba jawab juga. Okey, dipersilakan tanya soalan. Kita tengok apa soalan yang akan keluar ni. Boleh. Sila. Sementara tu kita borak-borak. Okey, Pok Mu. Pok Mu rasa lah kan, apa keenakan UL ni? Sementara kita tunggu soalan dia orang ni, apa keenakan UL bagi Pok Mu? Keenakan dia sebenarnya dari segi balance. Satu balance, sebab kita bila kita pakai UL, kita takkan lebih 3 kg. Jadi benda tu balance. Kita nak dapat ikan ke apa ke memang lagi yakin lah. Sebenarnya lagi satu seronok dia, ikan yang kecil pun kita boleh layang. Ya. Kita boleh layang. Lagi satu contohlah, sebelum Pok Mu kena UL ni, Pok Mu pernah cuba macam-macam ikan lah. Macam Pok Mu cuba casting tak dapat, tapi bila pakai UL ni dapat. Sebab bila pakai UL ni, kita dapat pakai umpan yang kecil. Umpan tu makin kecil sebenarnya, makin banyak ikan pemangsa yang akan kejar umpan tu. Okey. Jadi banyak spesies. Tu yang best tu. Okey, Puga tanya kenapa Kadichan suka UL fishing. Saya suka UL fishing disebabkan beberapa perkara. Nombor satu, kesenian, kehalusan, lepas tu kesempurnaan. Saya ni pentingkan game. Saya ni pentingkan benda yang berjiwa.
Jadi sebab tu saya pilih US sebagai satu game yang paling saya minat. Bukan kata tak main game lain, tapi itu antara sebab utama lah. Saya suka kesenian tu, saya suka kehalusan dan kesempurnaan. Bila saya main sesuatu game tu, saya memang fokus pada macam mana saya nak pikat ikan tu. Contohnya saya baru balik daripada Indonesia, kat situ semua geng fly je yang biasa naik ikan. Geng-geng casting ni bukan, kebetulan masa saya pergi tu ikan kurang sangat makan. Jadi saya terpaksa ubah teknik untuk naikkan kelas, dan alhamdulillah saya dapat kelas terbesar dalam trip tu dalam 60.5 cm. Tak tahu berapa kilo lah, mungkin 4-5 kilo kot. Okay? Jadi itu yang saya suka lah sebab UL. Okay, Pok Mong, ada soalan daripada Miol. Dia tanya, apa planning Pok Mong 5 tahun dari sekarang dalam sukan memancing? Okay. Apa planning Pok Mun 5 tahun dari sekarang dah suka memancing? Okey, sebenarnya Pok Mun nak, kalau boleh nak completekan semua jenis memancing ni, semua teknik. Jadi dalam 5 tahun ni mungkin Pok Mun akan lebihkan lagi lah teknik-teknik mana yang Pok Mun belum. Contoh fly fishing Pok Mun dah buat lagi. Jadi lepas ni apa lagi? Slingshot fishing ke, mungkin cuba yang heavy sikit, cuba mancing kat laut dalam ke. Jadi kalau boleh dalam 5 tahun ni nak completekan semualah. Sebab kita full time kerja, jadi susah nak dapat masa tu. Jadi mungkin 5 tahun tu baru boleh complete semua. Kalau orang lain mungkin setahun dah boleh complete semua dah, tapi kita sibuk dengan kerja, bukan full time. Cuti memang tak banyak. Jadi memang 5 tahun tu untuk completekan benda tu je lah kot. Untuk tambah. Okey, ada soalan lagi daripada Caster Zack Malaya. Dia tanya, apa spesies ikan idaman yang Pok Mong target nak naikkan? Okey, ikan idaman macam sebelum ni, ikan idaman Pok Mong tenggiri, tapi dapat dah tenggiri. Okey. Tapi dapat dah tenggiri dengan naik kayuk hari tu. Jadi ikan next idaman mungkin ikan yang susah sikit nak dapat lah. Kalau dalam Malaysia lah, kalau luar mungkin dok tuh tuna ke, dok tuh memang idaman juga. Sebab tengok dia punya fight pun memang tanah juga. Jadi untuk Malaysia ni mungkin bagi Pok Mong sekarang ni jak tenggiri dapat dah. Kadang-kadang tengok ada satu lagi ikan ni lagi kuat. Mungkin Pok Mong nak cuba rasa lah. Walaupun orang tak ambuh ikan ni sebab orang kata sakit bahu, sebab memang susah nak naik. Mungkin nak cuba cari layaran kot. Semua orang tak ambuh ikan ni, semua orang tak ambuh, tapi Pok Mong nak rasa kot tarik. Ada orang cakap 30 minit sampai sakit bahu, tapi tak apa, kita nak cuba. Nak cuba ikan layaran kot. Macam Cheng dapat dah dulu. Pok Mong dia tengok. 1 jam 40 minit baru saya dapat naikkan dia. Oh, itulah pakai UL. Ya, pakai UL. Tapi rasa juga nak naikkan tenggiri pakai UL. Dah rasa juga, saya pernah rasa. Kita orang pernah rasa naik sampai 30 ekor lebih dalam satu trip. Semua UL. Semua UL. Semua UL. Masa tu lah, kebetulan lah kita, ini saya pun nak riak juga lah. Kebetulan masa tu, kita orang sebenarnya ada trip airbag, tapi airbag naik seekor je. Kebetulan saya dapat naik seekor, lepas tu kita tukar trip, pergi main tenggiri. Masa main tenggiri tu, kita orang dapat naik paling besar pun dalam 6 kilo. Semua pakai 1 pound, 2 pound, 4 pound, 6 pound sahaja. Memang pukul habis-habis. Pakai dawai? Tak pakai, kita memang direct. Memang direct, oi. Dapat naik dekat 30 ekor lebih. Oi, banyak lah. Kalau dekat sini kadang-kadang takut juga kalau tak pakai dawai. Dia sebenarnya Pok Mong, okay, ni saya bagi tips lah untuk main tenggiri ni. Dia ada tips dia. Sebenarnya main tenggiri ni, dekat jig tu, belakang buka bontot jig tu letak treble hook. Assist hook tetap pakai, tapi dekat bahagian bawah tu letak treble. Sebab apa? Bila tenggiri bantai daripada bawah, treble hook tu akan koyakkan mulut dia, akan rabakkan mulut dia. Okey? Sebab tinggi kita nak ambil bawa balik macam mana pun, betul? Jadi bila tinggi bantai, dia akan rabak, dia tak boleh nak gigit bahagian atas lagi. Biasanya tinggi bila makan, kalau assist hook, dia boleh tarik dan gigit tali kita. Betul. Ya tu lah. Kalau dia gigit treble hook tu, dia dah tak boleh bergerak, mulut dia dah tak boleh nak buka. Jadi dia tewas dengan mudah dengan UL. Kita orang tak lama pun layan dia. Sekejap je naik. Betul-betul putus satu kali sahaja, lain semua lucut atau naik. Okay, masa tu pakai micro jig berapa gram? Masa tu kita orang hentak, macam saya tetap dengan 7 lah. Kawan-kawan lain semua dalam 20 gram, 15 gram. Dia orang hentak lah. Itu saya tak peduli pasal dia orang, itu dia orang punya hal lah kan. Arus memang tak laju.
arus tak laju sangat masa tu. Oh, jadi boleh pakai 7 lah. Dia bergalon, tetapi kita kena pandai kontrol lah. Dia sebenarnya ada cara nak kontrol 7 gram tu turun ke dasar. Dia ada cara. Benda tu kita kena pegang tali dan rasa lah. Benda ni tak semua orang tahu, tapi benda ni ialah practice make perfect lah. Saya pun bukan bagus dalam jigging kan. Cuma saya buat apa yang saya tahu je lah. Saya pun dah tak tahan laut, bukan macam dulu. Dulu tahan, tak tahu sekarang kenapa. Sibir main pasal lah. Pergi trip dengan dia, dia muntah sebelah saya pula muntah. Sibir muntah juga. Yang ni tak tahu lagi. Dia muntah dulu. Sibir hari-hari main laut pun muntah. Itulah pasal. Okey, bagaimana Kanchen dapat kontak memancing dekat Indonesia? Okey, kontak ni daripada Ricky lah, Abang Ricky. Dekat Rumah Biru dia ada. Dia yang organize trip tu lah yang saya pancing Kelah tu. Tapi kalau mancing trip lain tu, saya memang ada kawan-kawan kat Indonesia. Jadi kalau korang rasa nak ikut saya pergi mancing ke apa ke, boleh je ikut. Contohnya saya akan ke Kalimantan bulan 7, ke India bulan 10. Kalau rasa nak ikut, jom. Okey, ada lagi soalan untuk Pok Mung? Cepat, kita nak tanya Pok Mung ni, bukan tanya saya. Tak apa, tanya je. Cuba tanya, ada apa soalan lagi tak? Okey, soalan Pok Mung boleh jawab. Is ada jawab, ada tak ada soalan. Is tanya, macam mana nak set drag untuk UL Pok Mung? Okey Is, untuk drag sebenarnya, kita tunjuk contoh. Untuk drag, sekarang ni dekat Pok Mung dia ada set UL Rod 2.5 5 LB. Yang ni memang balance. Rig kena macam ni 1000S day. Mainline 3 LB. Untuk drag, biasa contohlah kalau Pok Mung main haruang, sebenarnya atas kita kena macam cakap lah, kena praktis, banyakkan praktis. Macam untuk main haruang, kalau longgar sangat, bila kita balas tu dia susah nak hook up. Ya, betul. Jadi untuk haruang, yang ni Pok Mung selalu cubalah. Bila cuba kita akan dapat kita punya setting. Nak rasa dia, kita rasa tak tarik dengan tangan. Kita ketatkan drag, kita cuba tarik. Contohlah bila kita dah biasa, kita akan ingat memori kita akan ingat setara mana macam ni macam macam ni sikit lagi. Ni untuk haruang. Contoh Pok Mung lah. Dia setiap orang lain-lain. Untuk main ikan bulang biasa Pok Mung setting lembut sikit ikan bulang sebab mulut dia cepat koyok. Jadi untuk ikan bulang kalau longgar sikit. Sikit lagi. Macam ni dah. Macam ni dah. Kita akan rasa. Kita akan rasa yang tu kita punya setting sendirilah tu. Feel. Tapi haruang dia keras sikit lah. Okey, ada soalan lagi? Jangan malu-malu tanya. Pok Mung dengan mood menjawab soalan ni. Cepat. Jangan mancing dengan Sibir. Sibir naik muntah je kerja dia. Sibir banyak kali dah ajak Pok Mung pergi trip dengan dia, tapi Pok Mung tak ada masa lagi. Jangan duduk sebelah dia. Jangan duduk sebelah dia. Dia duduk belakang dia. Dia muntah je. Dia racun kuat tau. Dia memang racun kuat. Kali dengan mabuk racun. Ada soalan lagi? Kalau Chen, macam mana pula cara set drag 1 kilo? Okey, minta maaf Miul. Saya tak pernah care sangat pasal drag berapa kilo tu. Saya pastikan reel saya memang sesuai dengan UL. Contohnya UL maksimal 6 LB iaitu 2.7 kilo. Jadi apa yang saya buat macam Pok Mung juga lebih kurang, saya set drag masa saya pusing tu, saya dah boleh rasa berapa kuat saya. Betul, kadang-kadang saya test juga tarik itu kan. Jadi saya dah tahu berapa kuat je. Saya ni jenis yang mancing, saya drag tu saya balancekan dengan bending rod tu. Jadi maksudnya tahap mana rod tu boleh bend, itulah kekuatan drag saya. Jadi saya kurang lucut ikan dan saya senang untuk land ikan. Itu cara saya set drag lah. Jadi saya tak ada istilah main 20%, 30% semua tu. Bagi saya itu 20%, 30%. Yes, saya pun pernah tulis dalam blog saya bercerita pasal benda tu. Cuma benda tu sekadar informasi, panduan. Tetapi 20%, 30% tu itu bukan realiti dalam dunia mancing sebenar. Korang kena mancing berdasarkan spesies ikan, target lokasi. Semua kena faham benda tu. Lepas tu, kekuatan drag tu kena faham juga dengan bending rod. Kalau tak faham bending rod, drag setting sentiasa akan salah, sentiasa akan lucut. Harap faham lah Okey, Puga tanya. Okey, ni tanya lagi. Abang P, Ri 2000 sesuai joran berapa panjang?
Re 2000 tu sebenarnya bergantung pada target kita dan sport kita sebenarnya. Panjang tu dok relevan sangat dengan saiz mesin sebenarnya. Saiz mesin tu contohlah kalau kita nak main dekat parit ataupun kolam, kita pakai pendek-pendek cukup dah, ataupun atas kayuk 6 kaki ataupun 5 kaki lebih okey dah. Tapi kalau nak mancing dekat pantai, lebih baik pakai 7 kaki ke atas lah. Ya. Macam Pak Mu biasa pakai 7 kaki, 8 kaki. Panjang tu tak penting, tengok poundage. Yang penting poundage dia. Ya. Mana? Sesuaikan dengan target ikan lah. Okey, Puga, ikan apa Chen nak mancing dekat India? Golden Mushroom. Tu ada satu lagi, Fatul Hanif. Bila Pak Mu nak keluarkan brand sendiri? Pak Mu sebenarnya ada dah keluarkan topi. Topi ada dah keluar sebenarnya. Cuma brand-brand macam Umpang ke apa tak ada lagi. Tapi topi je lah ada. Topi ada keluar. Topi pun ada keluar dah. Dan akan datang mungkin baju kot. Tapi baju tengah cari design dululah. Yang ni pun pakai sendiri yang ni. Yang ni pakai sendiri. Yang ni pakai sendiri yang ni. Ni. Okey, mantap. Tapi akan datang tengoklah, kalau ramai yang request, ramai yang berminat, mungkin Pak Mu akan buat. Okey, Bro Regimen tanya, kamera dulu dan sekarang sama tak? Kamera sebenarnya macam kalau ada modal Pak Mu akan upgrade lah. Contoh dulu first buat video pakai Icon. Icon yang tu kamera tu murah je, 100 lebih je sebiji. Kamera Icon. Lepas kamera Icon ada modal sikit ambil GoPro. Tapi mula-mula dulu memang GoPro paling rendah lah. GoPro berapa GoPro Hero 4. Lepas Hero 4, Hero 5. Lepas 5 sekarang pakai Hero 6. Okey. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi. Apa lagi soalan ada tanya? Tanya, jangan malu-malu. Pak Mu buat soft rock custom lah. Yang tu dalam planning juga sebenarnya. Tengok cari orang yang boleh buat handmade yang harga mampu milik. Okay, sebab soft rock ni ramai pembeli dalam kalangan golongan muda lah. Jadi bajet dia orang mungkin tak tinggi. Pak Mu akan cari soft rock yang murah-murah tapi yang okey lah. Pak Mu akan tengah cari lagi. Okay, Regimen tanya, apps apa untuk editing? Okay, apps untuk editing ni sebenarnya, kalau untuk rumah merah, Pak Mu pakai Filmora sebenarnya, One Day Share Filmora. Tapi kalau untuk TikTok, Pak Mu pakai CapCut. Dan untuk rumah biru pakai CapCut juga. Sebab untuk rumah biru dan untuk TikTok Pak Mu pakai handphone je edit. Tapi untuk rumah merah pakai PC. Sebab video je lagi panjang. Jadi kita perlukan PC lagi smooth lah. Ya, lagi mudah untuk buat kerja lah. Lagi mudah buat kerja. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita masuk segmen next. 1, 2, 3. Okey, tak ada. Okey, soalan Pak Mong, kita masuk segmen nasihat. Okey, segmen. Apa nasihat yang Pak Mong boleh bagi dekat follow-follow kita yang nak jadi content creator? Okey, yang nasihat yang Pak Mong boleh bagi untuk jadi content creator ni, contohlah satu, untuk jadi content creator, yang penting kita kena yakin. Jangan, contohlah ramai orang macam dia tak ada semangat. Dia nak buat tapi dia fikir mana ada orang nak follow. Jadi dia pun hold dulu, tak buat lagi. Kadang ada yang fikir ada ke orang nak tengok. Contoh hari tu ada pernah orang komen cakap saya tak buat konten sebab saya tahu boteng je. Saya tak pandai casting. Kalau casting ramai tengok, dia cakap macam tu. Tapi boteng ada peminat dia sendiri. Ya, betul. Lepas tu Pak Mu pun bagi juga nasihat dekat dia. Kita jangan fikir gitu. Buat aje walaupun boteng, ramai orang minat boteng. Jadi buat aje dengan cara kita sendiri. Sebab setiap orang ada cara masing-masing. Macam Pak Mu, contohlah ada ramai content creator tapi tak sama sebenarnya. Ya. Walaupun kita dalam negara yang sama, dalam negeri yang sama, tapi cara kita orang lain-lain. Contoh kalau ada 10 orang, 10 cara lain, tak sama. Betul. Jadi be yourself lah, be yourself. Jadi diri sendiri. Kena yakin dengan diri sendiri. Lepas tu satu lagi pasal ni lah, macam jaga kita punya adab. Sebab bila kita adab kita okey, kita buat video lah, kita akan tak ada lah macam guna bahasa yang kasar. Jangan guna bahasa kasar. Bila kita guna bahasa kasar, kadang-kadang mak ayah pun tengok juga anak dia tengok apa. Dan untuk golongan muda lah, tengok apa, tengok orang ni cakap kasar.
mesti dia orang akan cakap, okey jangan tengok. Jangan tengok video dia. Ya, Sebab betul. okey. Sebab orang yang tengok ni akan cepat terpengaruh. Ya, betul. Kalau yang lebih dewasa pun sama, tengok orang ni cakap gini, orang akan jadi macam tak payah tengok lah. Ya, betul. Ya, yang penting itulah nasihat Pak Mung. Yakin, jaga adab. Pasal konten tu yang tu tapi yang tu bonus kalau dapat strike. Ya. Penting jagalah kita punya percakapan dan kelakuan kita lah dalam konten tu. Okey, ada satu soalan daripada M Har Fishing ni. Dia kata, siapa idola content creator Pok Mung dalam dan luar negara? Siapa idola konten creator Pak Mung dalam dan luar negara kalau ikut luar negara banyak. Contoh ya, macam yang Pak Mung suka tengok, ramai. Macam Google Squad, yang 4 orang tu. Ya. Boleh ingat dah nama. Dulu lah yang sama, sekarang bila busy kurang dah tengok. Apa lagi Google Squad. Kalau dalam negara memang idola Pak Mung yang Pak Mung suka tengok lah. Contoh kalau sekayap Pak Mung tengok Wilu, Ai, Chai Fishing. Sebenarnya ramai idola Pak Mung. Zombie, okey, ambilkan fish. Zombie betul. Zombie Pak Mung suka tengok. Zombie dia punya tu okey. Satu lagi One Reel One Road Fishing, ni yang luar negara lah. Ya. Zombie dengan One Reel One Road Fishing. Dalam negara Wilu, Ai. Yang tu yang Pak Mung suka tengok. Parut pun suka juga tengok. Parut cara dia lain sikit. Dia macam lebih kepada macam nak buat dokumentari. Yang tu okey. Yang tu memang pro lah. Yang orang lain macam lebih kepada vlog. Tapi Pak Mung dua-dua suka. Okey, ada soalan daripada Belalang Fishing. Dia tanya, Pok Mung tak main boat base? Boat base sebenarnya Pak Mung minat. Cuma masa sebab nak main boat base. Contohlah nak pergi laut naik boat. Contohlah yang tu perlukan masa pagi sampai petang. Yang tu memang sebabkan Pak Mung kekurangan masa tu, Pak Mung jarang pergi naik boat mancing mana-mana. Jadi Pak Mung lebih pada land base. Okey. Rigiman tanya, apa tip untuk orang jumpa channel kita? Okey, tip dia, contohlah kalau untuk Rumah Merah, pastikan thumbnail tu menarik. Thumbnail tu kita akan buat orang rasa curious, rasa macam dia akan rasa nak tekan, nak tengok. Bila orang tengok thumbnail kita, gambar depan tu, dia akan rasa macam dia dapat ikan apa ni? Apa jadi gini Dia akan rasa nak tekan. Hal tu penting sebenarnya untuk tarik orang. Okey. Satu lagi nama. Contohlah nama channel. Kalau kita letak biasa je nama, macam Pak Mung letak nama Amigo. Orang akan tengok, gambar nama Amigo ni. Tapi bila Pak Mung, orang fikir, apa nama dia Pak Mung? Satu lagi, orang Terengganu biasa guna ayat Pak Mung kan. Dia ni orang Terengganu ni. Ni orang negeri saja ni. Jom support tengok. Yang tu okey juga sebenarnya. Tu nama tu menunjukkan personality kita. Okey. Okey, mantap Pok. Kita masuk segmen next. Okey, segmen ni kita panggil segmen promosi lah. Okey. Apa yang Pok Mung boleh share aktiviti-aktiviti yang Pok Mung ada dalam tahun ni? Apa planning Pok Mung dalam tahun ni? Planning Pok Mung tahun ni, Pok Mung sebenarnya nak lebihkan macam tu lah, nak cuba cari konten kayak lah kot. Sebab konten-konten Pok Mung sebelum ni macam jarang lah dapat ikan-ikan besar. Jadi Pok Mung rasa mungkin Pok Mung perlu upgrade. Tahun ni Pok Mung upgrade kepada kayak fishing. Tapi walaupun kayak fishing, Pok Mung masih stay dengan ultralight. Sebab Pok Mung channel Pok Mung naik pun dengan ultralight fishing sebenarnya. Starting Pok Mung buat channel Pok Mung start dengan ultralight. Jadi naik kayak ke mana Pok Mung akan kekal dengan ultralight. Contoh egging, main soto mabang. Pok Mung masih lagi guna set ultralight walaupun ramai yang khabar ke Pok Mung berapa dah guna set egging. Set egging dia lain sikit. Tapi Pok Mung lagi suka pakai set ultralight untuk main egging. Lagi mencampur sebenarnya. Okey, ngam Pok Mung. Okey Pok Mung. Kita masuk closing ni. Apa kata-kata terakhir untuk penonton yang menonton topik kita malam ni? Layakkah pemancing kita digelar sebagai content creator? Okey, Pok Mung harap apa yang Pok Mung kongsikan malam ni dengan Cheng kongsi, Pok Mung harap dapat memberi semangat lah. Sebab Pok Mung tahu ramai yang buat konten tapi ramai yang berhenti separuh jalan. Ramai yang belum mula pun ramai. Minat tu dah ada tapi belum mula. Jadi Pok Mung harap apa yang Pok Mung kongsikan malam ni boleh bagi minat lah. Boleh bagi minat dan semangat supaya korang rasa bersemangat balik untuk mulakan balik. Kalau yang berhenti separuh jalan tu boleh sambung. Boleh sambung balik.
Pun Okey. harap kita boleh naikkan balik lah semangat dia orang. Okey, nasihat saya pada semua penonton kita malam ni, apa yang penting untuk menjadi korang sebagai seorang content creator ialah korang kena fokus, korang kena konsisten, korang kena ada ilmu dan korang jangan kejar sangat tapi jangan kejar sangat duit tu tapi kejar ilmu untuk disedekahkan kepada penonton. Sebab apa? Bila korang buat konten yang tak relevan, korang akan putus asa cepat tau. Macam Pok Mung cakap tadi. Jadi jangan buat konten sampai korang lupa identiti korang sendiri. Identiti itulah yang membezakan korang dengan orang lain. Sebab korang kena faham apa tujuan utama bila buat konten tu. Jadi pada konten-konten creator yang bakal muncul satu hari nanti dekat market kita atau konten creator yang dah putus asa atau ada konten creator dalam ni, ingat, kita buat konten bukan untuk syok sendiri. Amalkan buat konten untuk sedekahkan ilmu yang kita ada kepada viewers. Sebab dengan ilmu lah konten kita akan jadi sangat menarik. Orang akan jadi sangat menghargai video-video kita. Okey, dengan itu saya akhiri malam ini topik episod kita yang ke-10. Layakkah anda menjadi layakkah pemancing kita menjadi content creator? Anda semua layak, tetapi datanglah dengan mentaliti yang betul, dengan adab yang betul. Jadi terima kasih pada semua penonton, terima kasih pada Pok Mung yang sudi meluangkan masa bersama podcast Lastcast kita episod ke-10. Ini adalah Lastcast kita yang terakhir untuk season pertama. Pok Mung adalah tetamu yang terakhir. Terima kasih Pok Mung sebab sudi luangkan masa. Okey. Terima kasih juga pada semua kawan-kawan yang tap screen, yang share, yang kata apa, bersama-sama kita daripada episod pertama. Kata apa, tega bersama kita untuk menjayakan podcast Lastcast. Alhamdulillah, tak sangka kita dah sampai season yang apa, episod yang terakhir untuk season pertama. Terima kasih juga pada semua yang bagi gift, terima kasih juga pada semua yang bagi semangat, terima kasih juga pada semua yang positif dengan kita. Okey, Pok Mong, ada apa-apa lagi nak bercakap? Rasanya tak ada lah kot. Tapi kalau siapa-siapa yang ada lagi soalan, boleh je tanya dalam live Pok Mung dekat TikTok. Sebab Pok Mung kadang-kadang tiap-tiap malam, kadang-kadang 3 hari sekali ke Pok Mung ada buat live. Kalau ada soalan yang Pok Mung pun minta maaf banyak kalau ada Pok Mung dok terbaca komen, dok terbalas ke tadi. Minta maaf banyak. Tapi kalau ada boleh tanya lagi. Dekat next live Pok Mung lah boleh tanya. Okey, mantap. Alhamdulillah. Tahniah pada semua yang menjayakan rancangan kita itu. Kita jumpa lagi dalam season kedua. InsyaAllah lepas raya bulan 5. Kalau tak ada halangan. Tapi dalam bulan puasa ni insyaAllah saya akan cuba live juga setiap malam Rabu untuk share-share tips-tips yang perlulah. Okey, kita jumpa lagi. Selamat berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Jangan korang cari beg hitam Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Okey. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih pada semua yang join. Terima kasih Pak Mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.